Anak bising Ben. Dia orang. Kuat sikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada si Mobile kerana memberi peluang pada saya. Saya rasa dekat 2 bulan dah saya sembelit. Ya Bel, rasa rugi tapi macam tu lah. Rugi sangat. Tak apalah. InsyaAllah apa-apa pun saya akan teruskan. Okey, alhamdulillah saya nak sharing pasal perut tower baru ni kan. Okey, kalau boleh saya rasa saya nak pergi lagi. Saya nak sangat. Saya nak best lah best, memang best. Apa yang best? Ilmu yang dapat lah sebab kita berada dalam jumpa jutawan dalam forever. Memang kita tengok cek yang dia orang pegang tu, ya Allah. Tengok memang tengok seorang-seorang pegang cek tu, ya Allah. Banyaknya memang seksi. Adik. Okey. Terlepas. Okey. Tengok cek dia orang kan memang memang cakap apa lah. Memang teruja lah Bel. Teruja tengok cek yang dia orang pegang. Tapi satu rasa agak rugi juga. Sebab masa tu tak ambil semua kan. Bergambar dengan pegang cek tu banyak lagi. Saya tengok Kak Hasmida itu dia setiap cek tu dia memang dia ambil semua gambar. Kata rugi pula kata. Okey, lepas tu saya balik rumah, saya terus cerita dekat suami saya. Dia pun terkejut juga. Saya tunjuk gambar apa semua. Cumanya dia suruh saya buat dulu. Itu yang tak sedap tu. Kalau dia nak join mesti saya rasa semangat lagi. Tapi saya doa insya-Allah satu hari nanti Allah akan buka pintu hati dia untuk buat bersama saya. Saya nak dia tengok macam sekarang ni CBM Syida dengan partner dia, CBM Suhaimah dengan partner dia. Saya rasa saya nak juga ajak dia berpartner dengan saya. Macam CBM yang lain. Lepas tu saya suka ingatlah yang siapa ni? Muhammad. Kak Fida ke siapa? CBM Siti Rafidah. Bukan Siti Rafidah. Cikgu Ayu. Cikgu Ayu memang yang tak boleh tengok duit kan. Izalin. Kan. Lupalah Ben. Ina tapi memang testimoni Izalin, Coach Lin. Bukan. Ina ialah speaker. Tapi tak ingat dah apa saya tadi ingat lagi Ben. Tadi ingat lagi nak cakap apa yang cumanya saya ingat tak perlu tengok tak perlu rasa kita kan saya rasa rugi kan sebab saya 2 bulan saya tak buat 5 sisi ni memang saya rasa rugi tapi dia kata saya ingat dia kata jangan tengok orang berjaya memang perlu tengok orang berjaya tapi jangan dengkilah cumanya kita ambil sebagai semangat dan kita jangan rasa kita ni rendah diri sebab kita teruskan je. Maknanya tak payah tak perlu pandang belakang lah. Tu je saya rasa saya dapat ambil lah. Banyak lagi. Cuma tak ingat. Orang pertama jadi lama dah bersharing. Jadi saya rasa orang lain lagi sahabat-sahabat lain lagi power untuk sharing malam ni.
Okey, terima kasih Coach Simobel memberi peluang. Love you. Okay, Ruzima, thank you. Best kan dia sharing. Walaupun lewat pergi lewat sampai, tapi dapat juga aura dengan ilmu-ilmu, betul tak? So sebenarnya kenapa kita selalu cakap kan kena masuk kelas ataupun kita kena pergi event? Sebab apa you tahu tak? Sebab kan setiap kali kita pergi event berlainan ataupun kelas yang berlainan, kita dapat punya point pun akan berlainan. Itu sebabnya kita kena selalu pergi dengar daripada mulut orang berlainan. So you akan dapat sesuatu yang berlainan tau. So you boleh guna balik untuk you punya kumpulan. Macam mana you nak membina you punya team. So macam Ruzima tadi cakap kan, nak sangat juga suami bersama, betul tak? You jangan risau tau. Lelaki dia akan datang punya bila isteri dia pegang duit, pegang income tinggi-tinggi. I ingat lagi Cikgu Ayu dia pernah sebut kat hari tu kat Kuantan dia ada sebut. Mula-mula Cikgu Ayu yang buat dulu tau. Tapi dia minta izin Cikgu Syah, suami dia, untuk bagi dia green light, lampu hijau untuk buat forever. Dia minta izin. Dia tak suruh Cikgu Syah sekali sebab Cikgu Syah dah tahu memang macam-macam lah Cikgu Ayu join MLM, betul tak? Laki kadang-kadang kan dia akan ingat kita perempuan ni macam main-main, betul tak? So dia minta izin dengan suami. So Cikgu Syah pun okey lah, you buatlah macam tu. So Cikgu Ayu yang usahakan dulu. Sampai Cikgu Ayu pegang income 5 angka. Cikgu Syah dah nampak, wah mata sudah besar. Masa tu 5 angka so lepas tu dapat lagi 20 lebih ribu Cikgu Syah terus buang kerja dia bersama dengan Cikgu Ayu untuk buat forever. So sebenarnya kadang-kadang kita punya suami mungkin mula-mula dia tak nampak lagi. Tapi kalau you memang pegang you apa yang you nak you usahakan, you kasih dia nampak itu duit lelaki akan datang punya. So sekarang dia pun bukan kata tak boleh buat, dia bagi izin juga kan, green light. Sebenarnya you dah kena bersyukur dah. Hari-hari you bersyukur dah sebab dia bagi green light. Itu adalah satu I rasa paling best lah. Lelaki benarkan kita untuk keluar berniaga, betul tak? Itu sudah bagus tau. Apa kita boleh buat? Kita boleh minta lelaki kita untuk perkenalkan orang bagi you. Bagi nama prospek, nombor telefon kawan-kawan yang sakit kan Ruzima selalu buat macam tu, betul tak? Itu dah sebenarnya dah sangat best dah. So you kena usaha sampai you dapat 10,000, 20,000. You tengok nanti lelaki dia akan datang. Okay? Sebab Bel dengan Kim kan, saya sudah bising-bising dengan Kim masa kita belum kahwin. I hari-hari cakap dengan Kim, jomlah datang buat forever. Masa tu dia kerja dengan orang jadi fotografer. You tahu tak, I hampir cakap dengan Kim hampir 4 tahun. 4 tahun pun dia tak nak buat forever, you tahu tak? Tapi saya tak putus asa. So saya teruskan buat sampailah income saya okey, boleh beli kereta kan. Lama-lama I kata kalau you nak kahwin saya, you kena datang buat forever. Kalau you tak buat forever, I tak nak kahwin dengan you. I cakap macam tu dengan dia tau. Last dia berhenti kerja, dia kahwin. Kita kahwin, so kita buat forever bersama. Ini adalah satu apa kita panggil berjalanan. Dia ada berjalanan. Macam kita nak berjaya, nak dapat income besar-besar, dia ada berjalanan. Kita nak suami kita bersama pun dia ada perjalanan dia. Macam Syida dengan Nazri pun sama. Kan? Mula-mula pun gaduh-gaduh macam tu, betul tak? Dia ambil masa, okay? So kita jangan putus asa untuk ajak kita punya suami bersama tau. Okay, yang penting dia izinkan, dia bagi green light, dah cukup bagus dah. So you kena all out, okay? Okay, so kita nampak ramai ramai juga kawan baru ada ini Zamawani. Wani Kelantan kan? Wani Kelantan nak sharing tak? Kalau boleh sharing, you boleh buka mic ataupun kalau okay, you boleh buka kamera. Lepas tu I nak juga, siapa rasa nak sharing lepas road tour? Yang Yana ada, yang Yana. Siapa nak sharing? Aisyah boleh sharing tak? Ini CBM dukung anak ni. Saya Ya, Aisyah. cakap best, anak saya nak tidur. Boleh cakap ke you?
Boleh je. Boleh je Baru lah. tidur. Bagus Duduk dia. jauh sikit. Aisyah boleh share sikit? Kita cakap Aminah. slow sikit lah. Saya pergi dekat sana. Sekejap je sebenarnya. Pergi lewat balik lewat sebab ada anak kan minta tolong mak jaga. Tapi bila pergi kat sana tu rasa macam ada aura yang sangat besar. Aura tu macam bagi semangat lah kat kita. Bagi semangat insya-Allah lah. Akan buat betul-betul dalam forever. Walau banyak kekangan juga. Tapi saya doakanlah supaya saya terus istiqomah untuk buat di masjid dan insya-Allah lah berjaya dalam forever. Tengok dapat ambil gambar dengan Bel, Datuk Desmond. Datuk Desmond duduk belakang, kebetulan duduk belakang juga. Saya pun tak ambil gambar. Ini dia. Apa lagi nak share? Lagi apa sebab Aisyah ada dengar sharing daripada testimoni semua tu kan. Apa point yang you paling ingat? Apa dia, Bel? Apa point yang apa ilmu yang you paling ingat? Yang paling saya pegang lah. Yang Ina cakap kena big Y yang besar. Bila big Y tu besar jadi kita nak buat betul-betul lah. Bila dapat satu lagi Kak Pindah kata kena buat je kan. Buat biar dapat. Kak Pindah cakap. Lagi? Ada lagi? Yang tu yang saya pegang lah, betul-betul pegang. Okey, lagi? Apa maklumat Aisyah? Satu Bel. Saya nak Bel tak dengar. Tak ada suara. Dia tidur bersama. Dia tidur kan anak-anak dia sudah tidur. Mana dah Aisyah tak dengar, tak ada suara. Okey, tak apa, kita tunggu dia kembali ke radar. Okey, so ada lagi tak siapa rasa nak sharing? Nanti sembelik pula. Tak sharing kan? Aisyah mana Aisyah? Dah hilang, tak apa. Ada lagi tak rasa nak sharing? Okay, so kalau yang tak sempat pergi itu road tour, you jangan risau sebab nanti bulan 6 kita ada lagi road tour di Alor, Bukit Mertajam, Ipoh, JB, Melaka dengan KL. Okay, so ini road tour kan, you tengok macam jauh, betul tak? Tapi sebenarnya tujuan ini road tour adalah membantu you untuk leverage. Macam you sendiri ada pergi punya, ada join punya kan, you pun rasa sangat panas, betul tak? So you imagine kalau you bawa prospek, okay, bawa prospek yang belum join ataupun baru saja join, okay, dia hangat-hangat lagi kan. So you bawa dia pergi ke road tour kan, bagi ini speaker-speaker untuk pakai you punya line. So you punya line akan cepat untuk membina rangkaian you di tempat itu. So that's why kadang-kadang kita kena keluar daripada kawasan kan, pergi tengok luar. Okay, jangan asyik duduk kat tempat you saja. Asyik duduk di tempat you. Okay, kita nak kadang-kadang kita kena keluar. Itu sebab kita kenapa kata kita kena oversea. Kita nak pergi umrah, nak pergi buat haji, kita nak pergi jalan-jalan oversea kan. Tengok ini negara lain, tengok ini semua aura lain. Okay, kita baru dapat ilmu yang baru. Macam you tengok Ustaz Din kan, Ustaz Din CBM di Terengganu. You tahu tak, Ustaz Din duduk di Terengganu tapi dia pergi Kelantan, dia pergi Terengganu, dia pergi Kuantan. 3 tempat ini pun pergi. Lepas tu nanti Bukit Mertajam pun dia sudah daftar nak pergi. Ipoh pun dia kata nak pergi. So you nampak tak? Ini adalah semangat seorang insan yang betul-betul buat bisnes. Dia ada minda berniaga. So dia memang sanggup pergi jalan, pergi hijrah, okay, pergi tengok, pergi belajar. Okay, ini sebenarnya patut kita belajar tau. Okay,
So ada lagi tak siapa-siapa rasa nak sharing? Yang Yana ada tak? Kenapa masuk upline day tapi tak ada buka kamera? Lain kali kita masuk kita mesti get ready. Okay, memang pakai baju siap-siap. Ready you punya buku. Okay, ready untuk tanya soalan. Sebab upline day bukan untuk bagi you masuk macam sistem day. Sistem day you dengar itu speaker cakap kan. Yang Yana cepat. Tapi upline day untuk you bercakap. You kena bercakap. You kena tanya soalan. So kalau nak tanya soalan pun boleh. Okay, Yana. Nanti sembelik Yana. Hai, Assalamualaikum. Pagi. Pagi. Okay, thank you semua Bel. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okay, first time lah memang join CBM Road Tour tu. Memang orang kata teruja sangat-sangat. Bila pergi tu memang orang kata memang pergi tu memang dah berkobar-kobar kan, nak tahu macam mana dia punya perjalanan kan. Lepas tu masa kat dalam dewan tu Yana dengar speaker-speaker yang berjaya, orang kata mendapat cek dunia tu. Memang daripada cerita dia tu kita macam orang kata darah tu naik ke kepala tau. Darah tu naik ke kepala. Macam mana nak cakap? Dia rasa darah tu macam mana nak cakap Bel? Darah tu macam tu. Jangan darah tinggi sudah. Kan. Orang kata nak buat macam dia sampai dapat cek dunia. Gitu. Apa lagi? Yana pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Tapi bagi Yana lah, apa yang Yana boleh kata kat sini, bila Yana berada di situ, Yana memang berazam, memang Yana akan buat betul-betul. Doakan Yana capai seperti mana speaker-speaker kita yang hebat tu, dapat cek dunia. Itu je lah. Apa lagi nak cerita Bel? Itu je. Apa pun semangat tu memang semangat sangat-sangat lah. Itu je. Daripada Yana itu saja. Terima kasih. Bila Yana nak CBM? Target tu bulan 8. Manager. Target bulan 8. Doakan awal bulan ni Yana dapat orang kata dapat fighter. Dipermudahkan segala urusan Yana lah. Amin. So Yana balik daripada road tour kan? Yana balik dari road tour hari Jumaat, hari Sabtu hari tu. So sudah 3 hari kan? So 3 hari ini kan yang Yana rasa macam excited, betul tak? So apa aktiviti yang Yana buat dalam 3 hari ini? Okay, yang Yana cuma nak lengkapkan sisi yang Yana, 5 sisi. Lepas tu yang Yana post kepada di FB, di status, WhatsApp, dan adalah beberapa orang yang berminat untuk mendapatkan produk. Macam tu. Okay. Senang kan? You guys memang senang bila post dalam status. Betul tak? Senang nak closing orang. Kan? Lepas tu satu dia nampak kita punya ada stok tu, dia macam minta doakan untuk dia jadi stocker juga. Macam tu. Okay, so you post you punya stok lah kat you punya status. Boleh menarik fighter so that's why orang nak ikut you buat macam you juga. Maksudnya kita punya family kita ni lah, maksudnya yang dah VIP, dia tengok kita punya stok banyak, dia pun nak doakan dia. Dia suruh Yana doakan dia macam Yana juga. Jadi macam Yana ada stok macam tu. Senang saja, bayar 5cc sudah ada stok. Ini orang sudah kepala bisnes also memang kena follow up. Dia area mana? Kelantan? Tak, area Terengganu jugalah. Yang doakan tu area Terengganu. Yang berminat nak beli pun area Terengganu juga.
Oh, mereka tak Ada datang ke jugalah. masa tu. Eri Kelantan ada juga. Ha? Dia datang tak hari road tour hari tu? Datang. Oh, ada datang. Siapa tu? Oh, nak bagi tahu ke? Yalah, tak perkenalkan kepada Bel. Okey. Saya panggil dia Mas. Oh. Mas nak suruh doakan Ah, untuk dia jadi ada stok lah. Mas suruh doa yang Yana doakan dia ada stok juga. masa macam tak tahu mana satu. Oh, lain kali you kena bawa Nama dia friend saya datang lupa. ke Bel. Tapi Syida kenal lah, Syida. Kena. Lain kali you boleh perkenalkan. You bawa dia, heret dia datang ke saya. You cakap, ini upline saya, Bel, ini Mas, macam tu. So, ini adalah guna kuasa leverage. Faham tak? ABC. Ingat lagi tak ABC? ABC. Lupa. Oh, Masya Allah. Tak ingat apa itu ABC. Aduh. Siapa ingat apa itu ABC? Saya. Siapa? Syida. Cuba Syida cerita. Contoh. Advice. TVN Syida. Apa? Okey. Lupa. Tengok tu dia jadi ingat. Yana. Advisor bridge dengan Ingat tak? Mungkin bila I lukis ni, you akan ingat. Mana tadi Syida kata nak cerita? Apa itu ABC? ABC ni macam kita guna kita punya upline lah. Macam kita kan kalau macam orang kita kenal, mungkin kita cakap dia tak boleh nak terima, tapi kita gunakan kuasa leverage, gunakan kuasa upline kita. Jadi dia orang akan lebih macam yang nak guna sekarang ni lah, kerana memang kita dah buat benda tu kan. Bila orang kata bila sharing kadang-kadang benda tu lupa. Sebab tu penting kita orang kata ada kelas kita ingat hari-hari. Maksudnya diperingati lah. Walaupun benda tu dah terbiasa dah. Dan memang Kak dah biasa cakap sama benda ni. Konsep ABC. Guna macam contoh Yana guna leveragekan Kak Dah untuk bantu Yana bagi penerangan pada orang baru. Macam Yana guna Kak Dah lah. Tee up Kak Dah akan cerita pada dia orang JP ke macam gitu. Guna macam boleh guna band, mana boleh guna upline kita. Faham tak? Konsep ABC. Sebenarnya Yana sedang guna tapi you tak tahu, you sudah tak ingat. Mungkin I cakap nanti yang ini. Ingat tak gambar raja ini? Pernah tengok kan? So you dah faham kan? So B adalah apa? B adalah kita. Kita adalah jambatan, bridge. Bridge adalah jambatan. So jambatan adalah kita perkenalkan kan advisor. A adalah kita punya advisor. Ataupun kita punya A ni ada banyak jenis tau. A dia boleh advisor upline kita ataupun dia event. Macam hari tu kita pergi road tour kan. Itu event pun sebenarnya lah A kita. Ataupun nanti kita pergi ke Malaysia Rally. Ini pun A kita. Besar punya event. Ataupun system day. Macam semalam kita ada system day, betul tak? So ini adalah A kita. A kita ialah besar punya. Upline kita, event, Malaysia Rally. Ini A. So C adalah siapa? C adalah customer ataupun client ataupun prospect kita. Nampak? So apa kita perlu buat lah bila kita nak gunakan konsep ABC, maknanya bila kita ni ialah B, betul tak? Bridge kita. So kita nak bawa kita punya customer jumpa dengan advisor upline kita. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena tee up dia. Kita kena tee up kita punya advisor. Supaya kita punya C dia rasa nak dengar, nak kenal ini advisor adalah siapa. Upline ini ialah siapa. Ini event apa. Contohnya, contoh hari ini saya adalah B. Saya Bel adalah B ya. Saya bawa satu customer jumpa dengan Sifu, Datuk Desmond Kong. Contohnya jumpa dengan Sifu. So I cakap apa dengan C tau. I cakap, hello Yana. Contohnya Yana ialah customer saya. Mana hilang Yana?
Yana adalah customer saya. I cakap, Yana, I nak memperkenalkan you upline saya tahu. Ini Sifu datang jauh daripada Kuantan. So Sifu saya kan, dia dulu adalah seorang penulis tesis yang pertama di Malaysia. Okay, dia sudah join 50 syarikat MLM dan dia tulis tesis yang pertama di Malaysia. Okay, dan sekarang dia sudah buat forever lebih 25 tahun dan sudah memang sangat kaya tau. So hari ini I nak Yana kenal jugalah dengan Sifu saya ini. Sebab bukan senang tau Yana nak jumpa dengan Sifu. Sebab dia memang sudah ada banyak duit. Lepas tu dia ada banyak property, banyak rumah, kedai. Dengan menggunakan forever saja dia sudah membina. Okay, satu rangkaian yang memang ramai downline dia pun jutawan. Bila I cakap macam ni kan, Yana rasa nak jumpa tak dengan Sifu saya? You ada rasa nak kenal tak dengan Sifu? Yana mana pergi? Ada tak? Bila I cakap macam tu? Yang lain, orang lain ada rasa nak kenal tak? Ada. Kan? So that's why ini kita panggil tee up. Kita kena tee up dengan betul lah, dengan orang yang betul. Jangan pergi tee up customer pula. Kadang-kadang kita dah salah tee up. Kita salah tee up macam mana? Contohnya. Okay, contohnya Bel. Bel bawa Sifu, Bel bawa yang Yana nak jumpa dengan Sifu. Tapi kalau saya salah, saya akan cakap macam ni. Ini adalah contoh yang salah. I cakap dengan Sifu. Sifu, mari sini. I nak you kenal dengan I punya customer. Ini prospek hari ini yang nama dia Yana tau. Yana ini dia orang Terengganu. Okay, dia memang sangat pandai bercakap, dia memang sangat bagus. Lepas tu dia dulu pernah buat MLM, dia pernah berjaya dalam MLM, untung banyak duit. Sifu, you kenal tak? Kenal, I nak kenalkan you dengan Yana. So bila I cakap macam ini, kan, siapa akan rasa sangat bangga? Yang Yana akan bangga, betul tak? Customer kita pula rasa bangga, kembang, betul tak? So that's why dia akan kepala sudah naik atas, ada ego. Nampak tak? So ini adalah contoh yang salah kita tee up. So bila kita nak bawa upline jumpa dengan prospek, kita kena tee up kita punya upline. Nampak? So contohnya kita nak bawa kawan-kawan kita pergi ke road tour. Contohnya you nak bawa kawan you join road tour di Ipoh. So apa you buat? You kena tee up road tour. So you kena bagi tahu yang Yana, you kena datang ke road tour Ipoh. Sebab apa tahu? Sebab kat road tour tu itu semua adalah leader-leader yang sudah berjaya dalam forever. Mereka ini kan ada yang cikgu, ada yang engineer, ada yang memang kerja sebagai gali kubur pun ada. Tetapi mereka guna forever dalam masa 5 hingga 7 tahun kan. Sekarang income 1 tahun pun ratus ribu. Jomlah kita pergi ke Ipoh, I bawa you pergi jumpa dengan leader-leader ni, kita belajar, kita ambil ilmu. Dan kita jadi orang macam mereka juga. Sebab bila kita pergi sana kan, kita tengok mereka punya life, dia punya income kan. Itu macam kita punya harapan, kita punya future yang akan datang. RM10 sudah boleh ubah hidup kita. You cakap macam ini. So bila you dengar macam ini kan, you rasa nak join tak road tour? Kan, you nak join kan? So itu sebabnya betapa penting kita sebagai bridge bila kita ada event, bila you ada upline day ataupun you jumpa dengan upline, you bawa kawan you jumpa Shida ke, jumpa dengan Bel ke, jumpa dengan Cik Su ke kan, you kena tee up you punya leader. Cerita apa kehebatan you punya leader, apa yang dia sangat dia punya pencapaian. Supaya you punya customer, okay, dia rasa nak kenal orang tu. Dia nak dengar apa yang dia buat. Apa bisnes yang sedang buat. So you kena bijak menggunakan cara ABC. Okay. Sebelum kita dapat income besar-besar kan, kita memang guna cara ini. Okay. Macam saya, Bel dulu, masa saya buat forever, untuk ramai yang tak kenal I kan, I dulu tak pernah berniaga. Okay, Bel tak pernah berniaga. So, I tak tahu buat sales, I tak tahu buat MLM. Tak pernah join pun MLM, saya kertas putih. So, apa saya buat? Saya pun guna ini cara ABC. Okay? Saya ajak customer keluar minum air,
Saya telefon kawan I kan. Macam mana telefon tau? Yana, jomlah hari Rabu ataupun Kamis you free. Yana cakap hari Kamis lah. Okey, hari Kamis kita keluar minum boleh? Pukul 4 ataupun pukul 5? Yana cakap pukul 5 lah Bel. Okey, pukul 5 kita jumpa kat kedai kopitiam itu ABC. Okey, so nanti pukul 5 hari Kamis kita jumpa. Okey, tutup telefon. So kerja saya macam tu je. I telefon, call kawan keluar minum saja. Saya tak ada dalam telefon cakap pasal I mau cerita you pasal MLM, pasal Forever, pasal produk aloe vera, tak ada. Okey, dalam telefon kita hanya untuk ajak saja. Kita jemput dia keluar dulu. Bila sudah jemput keluar, baru kita duduk, then baru kita jemput kita punya upline, bantu untuk ceritakan you, tolong kawan you cerita GEP kepada kawan you. Okey, ini adalah cara permulaan saya guna. Okey, so saya guna ini cara 5 kali. Okey, I guna. I masa tu I ajak siapa? I ajak Olive. I ajak Olive, dia upline saya saya dulu tak pandai lagi kan. So I pun ajak Olive untuk tolong saya cerita dengan customer saya pasal GEP. Sebab Olive dia pandai dah. Saya tak pandai lagi. So saya hanya guna masa Olive 5 kali. So dia tolong I jumpa 5 kawan saja. Okey, kali ke-6 saya sudah boleh cakap sendiri. Sebab you dengar 5 kali 5 kali pun benda yang sama you tahu. GEP 5 kali pun sama punya. So bila 5 kali you boleh tak belajar 5 kali? Siapa rasa dia boleh belajar cakap GEP sendiri selepas dengan 5 kali? Wahidah angkat tangan. Yang boleh, you rasa 5 kali you sudah boleh hafal, you tulis 1. Apa itu GEP untuk kawan baru? GEP adalah kalau you ada pergi road tour, you dengar itu speaker ke atas, dia cerita pasal Forever punya background, ladang terbesar, tempat ternak terbesar, lebah. Lepas tu kita ada 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada sistem point, tak ada sistem pairing. Ini adalah GEP. Okay? So you dengar 5 kali kan? Orang lain tak boleh. 5 kali you tak dapat hafal. Ada 16 orang dalam sini. Maknanya ada 15 orang tak boleh nak hafal GEP lagi. Okay, siapa sudah pandai cakap GEP punya, you tulis 1. Sudah boleh cakap GEP sendiri, you tulis 1. Yang tak boleh lagi, you tulis 2. Tak apa punya hari ni you cakap dengan jujur. Sebab kita pun nak ajar you macam mana nak cakap GEP. So kalau you tulis 2, then kita boleh sebagai upline, kita boleh ajar you. Kan, kita ajar you macam mana you boleh cakap GEP juga. Bagus. Fatin belum lagi. Nanti Suhaima kena check dengan Fatin cara untuk bentangkan GEP. Okay, Suhaima, you memang Suhaima seorang yang pandai cakap GEP. Saya sangat suka dengar Suhaima cakap GEP. So Fatin kena cepat-cepat ikat masa dia untuk belajar. Siapa lagi tak pandai? Okay, Wani sebab dia baru join. Okay, Syahira, Syahira sudah lama, sudah banyak close VIP. Tak apa, nanti Syahida kena close dengan Syahira cara untuk bentang. Yana, apa itu 1 dan 2? I mau rotan you. Okay. So kadang-kadang ini GEP, you rasa sendiri tak pandai cakap. Tetapi sebenarnya you boleh cakap. Pergi toilet, silakan. Okay, tak apa. So kalau you rasa you tak confident lagi, senang saja. You minta masa upline you untuk 5 kali GEP kan kawan you. 5 kali je. I bagi tahu you kan, sebenarnya I dengar 5 kali, I dengar kali ketiga kan. I ni jenis orang yang lambat tahu, sangat lambat punya. I belajar benda sangat lambat, sangat slow punya. Tapi saya dengar 3 kali, kali keempat saya dah boleh tangkap GEP. Boleh dah. Kali yang ke-6 kan, sebenarnya setiap kali you dengar GEP, balik rumah kan, you sudah ada kertas itu, betul tak? You dengar upline you cerita ada kertas itu kan. So di rumah kan, you sendiri kena hafal. So you kena hafal, you ambil kertas, you tulis-tulis cakap sendiri. So macam mana cara paling laju untuk belajar hafal GEP? Paling laju adalah you pergi cakap.
Okay, you kena pergi cakap GEP dengan orang. Dengan siapa? Dengan makcik-makcik. Makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tua-tua pun tak kisah. Sebab apa? You nak latih. You nak latih untuk bercakap. Okay, itu cara yang paling laju. You jangan cakap, oh, I nak latih kat rumah dengan suami saya, dengan anak saya. I bagi tahu you tak jadi punya. Confirm and guarantee tak jadi punya. You kena keluar, jumpa dengan orang, makcik ada free kan? Duduk tepi jalan kan? Makcik-makcik, mari sini. I nak cakap. You tak kisah makcik tu faham ke tak faham. You nak latih saja. Okay, ini cara yang paling laju untuk you dapat latih untuk cakap mahir GEP. Ini cara dia. Tak ada cara lain dah. Okay. Kalau you masih lagi tak nak hafal GEP, satu je jawapan. You tak akan sampai ke manager. Susah sangat. You tak akan sampai ke CBM juga. You mungkin boleh dapat 5cc setiap bulan. Sebab 5cc tak payah pandai cakap GEP pun boleh. You jual produk saja, you pun boleh sampai ke supervisor. You jual, you boleh sampai supervisor. Tapi kalau you nak sampai ke manager, you nak sampai ke CBM, you nak pegang cek besar-besar macam hari tu punya speaker, you kena cakap GEP. You mesti cakap GEP sebab you nak dapatkan factor. Okay, ini memang satu fakta yang sudah bukti punya. You tak ada cara lain dah. Okay, kalau hari ini you masih lagi tak nak keluar daripada kotak selesa, you nak ubah, memang you akan rasa tak selesa. Memang you akan rasa penat lah, nak cakap lah, nak pegang pen lah, nak cari A4 lah. Memang banyak sohe punya. Okay, banyak benda nak buat punya. Tapi kalau you tak nak ubah, okay, jawapan dia masih sama. Setahun lagi, masih lagi sama. So, kalau hari ini you sudah tekad. Itu sebab I cakap hari ini kalau you tekad memang nak jadi CBM, nak berubah, nak pegang income 5 angka, you tekad dah, you nak ubah, then you tantang. Kalau hari ini you masih lagi sama, you masih lagi tak nak berubah, okay, jawapan dia masih lagi sama. Okay, so ini bisnes you nak buat ke tak nak buat, I tak kisah. Sebab I akan teruskan buat dan I akan teruskan dapat income yang besar-besar. Okay, kalau you nak, kita sama-sama. Kalau tak nak pun, Bel tak kisah. Okay, that's why sangat penting kalau kita nak, kita sendiri kita kena buat. Okay, so hari ini siapa rasa kan nak ubah? Betul-betul you nak nekat nak belajar GEP. Ni tengok Syida, dia orang pertama angkat tangan. Walaupun dia sudah pandai bercakap GEP dia masih lagi Wahida, nampak tak? Orang-orang ni. Siapa rasa Cik Su lampai kat sana. Okay? So yang Yana boleh punya sebab I tahu you boleh cakap. Okay? Cuma kita kena cakap hari-hari tau. Tanpa dengan upline. Kita boleh laju bila kita tanpa upline. So I cakap dengan you orang kan, saya punya kakak Olive kakak tahu adik dengan kakak walaupun hubungan kakak adik. Tapi I hanya guna masa Olive 5 kali saja. You jangan ingat saya muka manja-manja tau. I tak ada manja punya. Saya sangat cepat bertikari. Ini benda yang I sangat bangga lah I nak cerita. Saya sangat laju bertikari. So I 5 kali I cakap I dah boleh cakap, I tak nak dah Olive dah. Saya terus cakap sendiri GEP dengan kawan I. Kadang-kadang I salah cakap tu. Persen-persen 6%, 3%, 2%, I salah cakap. I lantak lah, I tak ingat dah berapa persen. I lantak je cakap je. Sebab kawan kita tak tahu kita salah tau. Dia tak tahu punya. You tak payah rasa malu ke, salah ke, tak ingat ke, tak payah. Sebab kawan kita tak tahu punya. Kita kena melatih. Okay, kalau you tulis nak, then you kena beraksi, kena sendiri beraksi. Sebab ini bisnes sendiri punya bisnes tau. Okay. So that's why ini adalah cara paling laju. You nak latih sendiri mahirkan GEP ialah apa? Tulis dalam chat box. Cara paling laju untuk latih diri cakap GEP ialah apa? Tadi I dah cakap banyak tips macam mana kita nak cepat. Macam mana? Ya, terus keluar untuk cakap, terus praktis, terus sharing. Okay, cakap saja. Okay, orang tak nak, next. Orang tak nak, next. Selalu kita cakap apa? 4 no, 1 ialah yes. So, kalau you tak ada jumpa no, macam mana ada yes kat belakang tu?
Nampak tak? So that's why kita kena banyak jumpa no. Kalau you ada jumpa orang no, you cakap alhamdulillah. Sebab apa? Tuhan sudah hantarkan no bagi you. Maknanya 4 no kemudian baru akan dapat satu yang yes. You sudah semakin dekat dengan itu yes. Nampak? Okay, you kena bersyukur bila orang cakap no. Makin banyak no, you makin happy. Sebab belakang tu adalah yes. So okay? Kita kena cari. Ya betul, cari dalam YouTube sudah ada cara untuk buat GEP. Cari Datuk Desmond Kong punya GEP. Cikgu Ayu punya GEP pun ada. You suka mana satu leader? Ada orang dia sangat suka CBM Abang Madu. Panggil apa nama? Syarul, Abang Syarul. Syarul. Ada orang dia sangat suka cara dia lembut je. Kan? So you pergi cari GEP Abang Syarul. Pergi copycat dia. Ada orang dia suka Desmond punya, Datuk Desmond. You pergi cari Desmond punya YouTube, pergi copy. You suka Cikgu Ayu, you cari Cikgu Ayu. You suka Bell punya, suara yang bising-bising ni, you cari Bell punya. Atas you. Okay? Asalkan you pergi copy. Sebab itu GEP adalah mati punya. Benda yang mati tau. 3 konsep tu mati punya, you tahu tak? Benda yang mati. Sebenarnya GEP paling senang cakap. Sebab dia benda yang mati. Kan? Sebab apa? Sebab 3 konsep tu, dia tak akan berubah. Hari ini kita cakap 3 konsep. Esok ada tak I cakap 5 konsep? Lusa I cakap 9 konsep. Nanti satu hari lagi Sifu cakap ada 8 konsep. Ada tak? Ada tak ubah? Tak ada sayangku. 25 tahun Sifu cakap masih lagi 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada main point, tak ada sistem pairing. Benda yang sama, benda yang mati. Benda yang mati ni kita boleh hafal. Benda yang lagi susah ialah apa tau? Produk lagi susah. Sebab apa? Sebab hari ini orang tanya you kencing manis. Esok tanya you darah tinggi. Lusa tanya you sakit gout. Oi, mati nak study semua kan? Lagilah susah. Tapi you guys boleh pula jual aloe vera dengan bagus. Boleh pula jumpa orang kencing manis dengan bagus. Boleh close produk dengan bagus. Nampak tak? Sebenarnya you sangat pandai. Sebab apa? Produk pun you boleh jual. Okay? So sekarang you kena mahirkan diri untuk GEP. Sebab apa? You nak CBM. Okay? You nak CBM. Okay? You tengok satu sharing kita boleh cerita sampai ini ABC. Nampak tak? Inilah kita cakap Upline Day. Upline Day dia memang kena ada berinteraksi, ada tanya soalan. Okey, sampai sini siapa rasa nak tanya soalan? Okey, boleh tanya je, boleh tanya. Hari ini Upline Day boleh tanya. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Jangan takut jangan takut. Hari ini ada ramai juga kawan baru kita. Okey. Ada tak soalan? Kena pandai berdikari, betul. Benda yang sama je kan. Kalau tak faham, tanya upline. Asyik tanya je. Kena asyik hari-hari tanya upline. Kena hari-hari kontak dengan upline. Okay. So, bila kita sudah cakap GEP, apa kita buat? Apa kita buat? Okay. Sebenarnya dalam Forever kan, kita perlu buat 3 benda. Boleh nampak skrin saya kan, Wahidah? Boleh Boleh Okey. 5 perkara. Ingat 5 perkara ni hafal. Hafal ini benda dalam otak you. Okey, kalau ada orang tanya you, Bel, Suhaima, Cik Su, apa saya kena buat dalam Forever? I nak dapat CBM. Apa saya perlu buat? 5 benda je. Hafal Yang pertama ialah apa? Saya selalu sudah cakap. Saya nak tengok siapa ingat I cakap punya. Hello Siti Zuraida. Lama tak jumpa. Nanti jumpa kat Ipoh Siti Zuraida. Okey, 5 benda. Siapa ingat apa yang Bel selalu sebut dalam grup kita? 5 benda. Itu 5 langkah sayangku. Pun betul, itu 5 langkah. Tapi ingat tak, I hari tu ada highlight masa saya di Abu Dhabi. Masa Bel di Abu Dhabi, I ada highlight ini 5 perkara. Sudah repeat. Saya cakap, tak ada sebutir pun yang ingat. Masya Allah. Ayo, Maya sedih. Tak apa. Maknanya saya tak cukup
repeat lagi. Saya mau jadi macam itu repeat itu machine baru tahu you guys ni nanti you punya telinga sakit. Okay, benda pertama I tak mau repeat nanti I mau orang lain tolong I jawab dalam grup Okay, pertama adalah apa? Pandai Azlia. Ayo, pandai Azlia. You tengok Azlia adalah student terbaik. Tepuk bagi dia Azlia. Terbaik Azlia. Yes, guna produk. Ada tak guna produk setiap hari? Siapa ada punya? Tulis saya. Okay, guna produk sangat-sangat penting sebab apa? Kalau hari ini you tak sayang produk sendiri, you ialah bos besar tau. Kalau you sendiri tak guna produk, you tak akan share kepada orang. You kena jatuh cinta, you kena memang macam kahwin dengan Forever punya produk. Bangun pagi, gosok gigi dengan ubat gigi, dengan skincare Forever, shampoo Forever, ubat ketiak Forever, okay? Lotion Forever, lepas tu minum aloe vera. Buat masker untuk cik suami, cik. Okay. Yang tak ada suami kita buat untuk anak. Tak apa kan. So kena guna produk, kena menguasai produk tu. Okay, kena sayang, kena cinta. Okay, supaya you punya darah nanti itu semua aloe vera punya darah. Faham tak? Nanti you buat anak pun aloe baby. Okay, sebab bila you guna produk dengan bagus, you cinta dia, you menghantui dia, you tengok siapa ada join semalam punya sharing yang CBMI. Tulis satu. Siapa ada dengar CBNI punya sharing? Wahidah raise hand nak cakap apa tu? Dok, saya punya screen nampak yang bridge lagi lah, Bel. Oh, ya ke? Oh, bentar. Patutlah. Cewa. Terima kasih bagi tahu I Okay, aku share semula. Nampak tak? Nampak? Ada dah? Okay, bagus. Okay. So, siapa ada dengar CBNI sharing? Ada kan? Azlia dengan Syahira saja. Wahidah pun ada. Okay. So, kalau you ada dengar, you ada nampak tak? You rasa tak? I tu dia memang sangat suka produk. You dapat merasai kan? Dia cakap setiap produk madu ke, bee propolis ke, dia boleh sebut sampai you boleh rasa dia memang guna setiap hari. Dia cakap bee propolis tu dia buat hancur, letak madu bagi anak dia, swap anak dia makan. Orang tanya dia, propolis tu kena letak tak air? Dia boleh terus jawab you, tak payah letak air, terus swap anak macam itu saja. So you boleh nampak keikhlasan dia bercakap. Masa dia sharing produk tu, you boleh merasai keikhlasan tu. Itulah yang kita nak. Okay, kalau prospek kita, you dengar dia cakap, you dengar CBMI sharing kan, you pun rasa terus mau pergi angkat itu aloe vera kat peti sejuk. Ada tak rasa? Nak angkat peti sejuk, nak tuang minum terus. Nak tuang aloe vera campur madu terus, you rasa nak minum. Inilah keikhlasan dan yang kita perlu ada. You guna, you boleh sharing. Senang sharing. Okay. Benda yang kedua adalah apa? Bila you sudah guna, you kena apa? Kena sharing. Kena share. Okay? You kena share. Kalau you guna saja, you tak share, maknanya apa? You jadi pengguna saja, betul tak? So kalau you nak guna produk dengan harga lagi murah, you share. You jual. You jual, you dapat untung runcit, you dapat fighter. Okay, lepas tu yang ketiga adalah apa? Okay, adalah kita pergi menaja kawan baru, sponsor kawan baru. Okay, kena sharing dan menaja dia jadi ahli. Okay, so that's why kita kena cepat VIP tau. Bila you sudah VIP, you akan sangat seronok sebab you sudah ada lesen untuk menaja kawan you. You pergi sharing, you rasa sangat shock sebab bila you share, kawan you pun nak minum aloe vera, you boleh daftarkan kawan you jadi ahli bawah you. Kalau you belum VIP, macam mana nak daftar dia, betul tak? So, kena cepat VIP dan kita pergi menaja kawan. Okay? Yang keempat adalah apa? Mesti aktif buat 5 CC. Okay? Ini memang wajib kena buat. Macam tadi I cakap, you tak pandai cakap GEP pun you hanya sharing produk, you dah boleh selesaikan 5 CC dengan senang. Okay, kecuali you tak pergi share.
Kalau kita pergi share, pasti akan settle 5cc punya. Okay. You pergi checking. Bila you tak dapat 5cc kan, you check apa yang you tak buat. Confirm. You dah lupa macam mana buat sharing. You dah tak buat sharing. Bila kita tak buat sharing, kita susah nak active 5cc. Okay. Apa itu 5cc? Okay. Nanti Wani saya akan send you satu link pasal 5cc. Okay. Wani dengar itu YouTube punya 5cc link. Okay. So hari ini Bel tak akan sebut banyak Okay. Topik hari ini bukan 5cc So nanti Bel akan send link. Okay. Siapa lagi nak tahu 5cc? You boleh minta, okay, upline you untuk bagi you itu 5cc punya link. Okay, pergi dengar sendiri apa itu 5cc. Okay, yang kelima ialah apa? Siapa ingat? Qualify apa? Eager Manager. Okay, kenapa kita cakap qualify Eager Manager? Sebab you qualify Eager Manager, dia adalah satu step untuk ke CBM. Okay, kalau you boleh dapat Eager Manager, maknanya you akan dapat CBM. Okay, dia memang satu langkah untuk sampai ke CBM. Okay, bila you dah pandai buat Eager Manager, you akan sampai ke CBM. You boleh mendidik anak buah you untuk sampai Eager Manager, then you akan sampai ke CBM. Nampak tak? So, ini 5 perkara yang kita wajib buat. Okay, bila you cakap you berniaga forever, you nak jadi CBM, you nak untung duit, you mesti buat 5 benda ni. Okay, siapa dah hafal ini 5? Simple tak? Sangat simple. Okay, so lain kali I tanya you, apa 5 benda you kena buat? Ini. Guna produk, sharing, menaja, active 5cc, jadi Eager Manager. Okay, ini 5 benda you kena buat. Okay, kalau you nak jadi CBM, you ingat ini 5 benda setiap hari kita istiqomah. Okay, siapa sampai sini? Okay punya, tulis okay. Okay Ji, okay Ji tak sihat tapi you dengar nanti you sihat Okay, Wahida, Yana, Cik Su, Shida, Fatin, Fauzi. Okay, lagi. Okay, Ruzima, Azlia. Okay. 5 benda. Okay. So sangat penting. Tadi kita dah cakap GEP, betul tak? Okay. Apa kita perlu buat? Bila kita buat ini 5 perkara, okay, kita ada satu guideline. Okay. Satu guideline macam mana kita tahu kita sudah on track untuk sampai ke manager dan juga CBM. Macam mana kita tahu? Okay. Untuk orang baru macam Yana. Yana tak baru dah. Okay. Yana ke Ruzima ke tak kisahlah you baru ke lama. Okay, sekarang you keluarkan satu kertas putih. Manager pun kena buat ini benda. You keluarkan satu kertas putih. Okay, you keluarkan satu kertas putih. Lepas tu you kat kertas itu you tulis nama you sendiri ke atas. Contohnya saya Bel, I tulis Bel. Okay, you lukis satu bulatan, tulis nama you sendiri. Sudah belum? Okay. Dah, okay, lukis. Lepas tu you lukis itu garisan ke bawah ada 5 bulatan. 5 bulatan kosong punya. Sudah belum? Okay, I dah nampak yang Wahida. Okay. Okay, sekarang you tulis nama VIP di bawah you. 5 orang ni. Nama 5 orang VIP dalam otak you sekarang. Isi. Ini gerak kerja yang I selalu buat. Saya hari-hari pun tengok I punya ini bulatan punya, you tahu tak? Nanti saya bagi tahu kenapa kita nak buat benda ni. Dan siapa yang memang selalu ada ini dalam otak dia. Bukan, jangan simpan dalam otak. You kena lukis atas ini kertas. So saya ada satu kertas besar-besar punya, I selalu lukis. I ada satu whiteboard, I selalu tulis punya. Okay, 5 orang VIP. Okay, untuk yang belum ada VIP, you kosongkan.
Okay, you kosongkan. Okay, sekarang sudah siap ah? Okay. Okay. So sekarang you tulis bagi saya, you ada berapa nama yang ada VIP? Tulis dalam chat box. Kalau you ada 5 VIP, you tulis 5. Kalau ada 3, you tulis 3. You ada berapa VIP yang you lengkap? Yang new. Okay, contoh ah. Okay. Berapa orang? Syahira ada berapa VIP? Saya ada VIP seorang. Tak apa. Junaizam. Tak apa. Azila tulis dulu. Yang 4 itu kalau you belum ada, you kosongkan. Okay. Itu bulatan masih you ada tapi you kosongkan. Contoh macam saya ni. Kosongkan dia. Okay. Nanti you kena isi satu lagi VIP baru. Nampak tak? Okay. Yana ada 9 dah. Nampak tak? Okay. Alright, okay. Yang lain ada tak? Syahira ada 5. Okay, bagus Syahira. Okay, so sekarang okay, langkah yang kedua adalah bangun tidur, amin. Okay, langkah kedua adalah you yang bawah tu, you tulis lagi satu bulatan. You lukis lagi satu bulatan kat bawah. Di bawah dia. Macam saya. Okay, contohnya, you punya VIP City. Okay, kat bawah City ada tak VIP? Kalau ada, you tulis nama. Di bawah Chong ada tak VIP? Kalau ada, you tulis nama dia. Kalau tak ada, you tinggalkan kosong. You tinggalkan kosong, you tulis yang lain. Sudah? Sampai sini ya. Ada tak pening? Ada. Okay. Contohnya Siti. Siti ialah VIP you, betul tak? Okay. Kalau Siti, bawah Siti ada VIP, you tulis nama dia. Kalau tak ada, you tinggalkan kosong. Okay. Tinggalkan kosong. Okay. Kalau contohnya, I punya downline Siti. Bawah Siti ada seorang VIP nama Wan. So, you tulis nama dia. Okay, lepas tu di bawah Wan, ada tak VIP lagi? Kalau ada, you tulis nama dia. Kalau tak ada, you tinggalkan dia kosong. Okay? Dah siap belum semua? Kalau sudah siap, you tulis siap. Tengok Wahida punya kejap. Wahida cuba tunjuk you punya. Nampak tak? Wahida punya. Nampak tak contoh dia? Kalau tak ada, you tinggalkan kosong. Nampak? Nampak semua orang? Okay. So, ini adalah kita panggil apa tahu? Mind mapping. Okay. You punya rangkaian. Okay. You punya mind map. So, lain kali bila apply you tanya you, mana mind map you? Tunjuk saya mind map you. Okay, you sudah tahu inilah apply you tanya punya. Panggil apa? Dek. Wah, ada Superman Apa benda tu? Ada Superman ni. Dek.
Siti Zuraida apa macam? Ruzima punya anak belum tidur ah, cepat pergi tidur. Mama nak tuition. Okey, ini panggil apa? Mana anak aku? Mind map. Ya, mind map. Seorang je, yang lain sudah masuk dalam tidur. Okey, kita sudah mau tamat ah, cepat kita nak tamat awal. Esok mau kerja, betul tak? So ini adalah mind map. Okay, so kenapa mind map sangat-sangat penting? Okay, bila kita nak buat forever kan, satu je you ingat you kena ada ini mind map. Okay, so ini mind map you kena hari-hari tengok ini mind map. Ini mind map dia. Okay, nampak tak? So you kena ada ini mind map. Bila you sudah menaja orang, you tulis nama dia dalam itu bulatan. Nampak? Kerja you adalah isikan semua tempat kosong ini. So sekarang you tahu kenapa saya buat tak sampai manager. Saya buat tak sampai ke 25 cc, tak sampai lagi 50 cc, tak sampai F2D. Sebab apa? Sebab mind map you kosong lagi. Nampak? Ini ialah self-checking punya, bukan untuk kasih siapa tengok, untuk sendiri tengok. Okey, contohnya kalau you punya mind map sudah penuh dengan nama, you confirm akan F2D punya. Okey, untuk manager, kalau you nak fight F2D, you kenapa masih lagi tak boleh? Sekat-sekat sebab apa? Mind map you kosong. Okey, you kena self-checking. Untuk you nak fight manager, okey, you mesti penuhkan ini semua nama-nama ini. Okay, so untuk yang masih lagi baru contohnya macam Wani baru join, yang Yana semua ni kan. Yang Yana mesti penuhkan you punya mind map. You mesti tunjuk kepada CBM you. Okay, you kena tunjuk ke Shida, you punya mind mapping macam ini sekarang. Wahida tunjuk ke Bel, kenapa tak sampai lagi F2D? Kan, you kena tengok you punya mind map. Kalau you punya mind map sekarang kosong, maknanya you punya rangkaian tak ada orang, tak ada VIP. Maknanya you tak ada pergi buat GEP tau. Satu je jawapan. Kalau kita mind map kosong, maknanya kita tak buat GEP. Kita self-checking. Betul tak? Kalau you tak ada buat GEP, memang tak ada orang punya. So kerja you adalah mesti pergi buat GEP, baru you akan dapat VIP. Okay, bila you sudah ada VIP, you sudah ada orang dalam rangkaian you, baru kita bagi strategi macam mana nak kembangkan untuk jadi F2D. Kalau sekarang I cakap strategi dengan you, tapi you tak ada orang, you punya rangkaian tak ada orang, you mau strategi buat apa? Tak guna. Macam saya bagi you satu weapon mau pergi shoot orang, tapi you tak ada manusia di depan you, you nak pergi shoot siapa? Tak ada orang. So tak guna tau. So you kena pergi cari you punya orang dulu. You kena ada VIP dulu. Baru I bagi strategi untuk you sampai ke F2D ke, you nak sampai ke manager, then okay. Okay? Sampai sini okay semua? Lain tak ada, tak nampak apa yang Bel share. Boleh nampak tak slide saya? Cik Su boleh nampak? Ada kan? You tak ada line. Nampak dah. Okay, thank you. Okay, so next apa kita kena buat? Okay, so bila kita masih lagi baru, contohnya Wani, contohnya Azlia, kita masih lagi VIP, kita nak fight apa? Kita nak fight income, betul tak? Semua orang nak cari duit di forever, nak 5 angka, betul tak? Okay, so kita mula buat apa? Pergi GEP, sharing product, buat demo. So bila kita buat demo kan, kalau you menaja dalam masa 2 bulan, you menaja 12 orang VIP, okay, satu VIP you untung 25%. You akan untung RM363. Okay, ini dari mana tahu? Ini 360 dari mana? Siapa tahu? Ini daripada SYJ Pack. Ingat tak SYJ Pack 14 botol aloe vera. Betul tak? AVG. So, satu botol RM103.95. Betul tak? Okay. Kalau tarap 25%, you untung 25%. Sebab apa 25%? Sebab you 30% kan? You punya kawan baru ialah 5%. Betul tak?
Okay, so you akan dapat untung 25%. So bila you punya kawan, okay, beli satu botol aloe vera, you untung 25%. Okay, kalau you jual SYJ pack yang 14 botol aloe vera gel ini untuk naik jadi VIP pack kan. So you akan untung RM363. Banyak ke banyak? Banyak betul tak? Okay, kalau you banyak kan? So kalau you dapat menaja 12 orang VIP dalam masa 2 bulan, you sudah untung 4,000 lebih. Okay, sebenarnya lebih dari ini. Sebab apa? You akan rebate 5% lagi kalau you buat 5cc. Extra bonus, betul tak? So ini adalah satu langkah permulaan untuk orang yang belum supervisor. You nak jadi supervisor, senang je. 12 orang VIP. Dalam masa 2 bulan. You dapat income macam ini, you akan dapat rangkaian yang ramai. Okay, masa inilah. Okay, you boleh buat apa? You boleh memilih. Bila you ada ramai VIP, baru you ada peluang untuk memilih helang. Kalau you tak ada VIP, you tak tahu nak pilih siapa untuk jadi helang you, betul tak? Okay, you baru boleh cari you pilih orang VIP yang sangat lapar punya, nak cari duit punya orang. Yang sanggup belajar punya. Okay, tak ada ego-ego punya, tak ada sombong-sombong punya, sanggup belajar punya, dan sanggup dibimbing punya orang. Untuk jadikan you punya helang. You pilih 5 orang. You pilih 5 orang, you masukkan dia dalam you punya mind mapping. Syahira sudah ada 12 VIP masa 2 bulan. Betul tak? So you naik supervisor. Syahira dapat income 4,000 lebih 2 bulan. So ini adalah satu marketing. Syahira sepatutnya you sudah print you punya duit keluar. You punya statement, bonus statement. You print keluar, you tunjuk orang. Sebagai suri rumah, dukung anak saja. Kat rumah pun you boleh dapat income 4,000 lebih. Bila you ada income 4,000 lebih, senang tak you ajak orang berniaga? Senang. Okay? Ini adalah satu marketing tau. So that's why you kena push you punya income masa 2 bulan you mula-mula, you kena bina ini benda. Okay? Nampak? You bina. Okay? You pilih 5 orang, then you baru you boleh bina you punya line. Okay, nampak? So that's why hari ini saya nak semua fokus apa tau? Okay, bulan ini adalah bulan terakhir tau. Bulan terakhir untuk Malaysia Rally pada Ogos 27. Okay, you kena set ini tarikh jangan pergi mana-mana. Jangan ada kenduri, jangan ada birthday party, jangan ada apa trip-trip melancong. Tak ada 27 Ogos. Okay, kita akan pergi ke Malaysia Rally kat KL. Okay, so macam mana nak qualify untuk free dapat tiket? Senang saja, 3 bulan. So sekarang semua pergi cek CCU. Okay, nanti habis Syahira pergi cek, Ruzima pergi cek, okay, yang Yana pergi cek. Okay, you berapa CC lagi tak cukup? Sebab hari ini last month dah. Okay, you kena dalam masa 3 bulan 3 bulan jumlah 3 bulan, you kena 50 CC. Apa tak? You kena ada 50 CC dan juga 3 orang assistant supervisor baru. 3 orang. Okay, ini assistant supervisor tak semestinya you menaja daripada bulan 4. Kalau you menaja dia dalam masa dia Jun, dia masuk Januari. Orang ini dia Januari masuk punya. Ini Abang Mat. Abang Mat ini dia join forever Januari tahun ini mesti tahun ini 2022 dia join. Lepas tu dia tak naik VIP. Dia sampai bulan 4. Bulan 4 baru Abang Mat ini naik VIP. Okay, dia akan kira dalam you punya VIP juga. Boleh faham tak? Boleh faham? Boleh Cik Su? Okay contohnya ini Abang Ali. Abang Ali ini dia join bulan 2. Tapi dia belum VIP Dia naik jadi VIP pada bulan 5. Masih dalam kita punya duration. Nampak tak? So ini pun akan masuk sebagai you punya syarat juga. Okay? You punya pasport. Kena ada 3 orang. Soalan? Plus, lepas tu dia VIP bulan 6. Bulan?
Dia masuk tahun lepas tapi dia VIP bulan 6. Tak boleh. Mesti join tahun ini. Oh, tahun ini punya. Yes, tahun ini punya orang. Manusia baru. Alright. Manusia baru, okay. Dia naik VIP daripada bulan 4 sampai bulan Jun. Dia akan kira. Okay. So, I mau semua orang pergi check you punya CC. Tinggal berapa. Jangan lupa kena ada 3 assistant supervisor. Okay. Kalau you pergi ke level 3, you akan dapat dinner. Nampak tak? You akan dapat recognition dinner 2 tiket. Okay, at least you pergi level 3 kita boleh dinner bersama, free punya. Lepas you dapat voucher 80 ya. Okay, kalau you ialah orang baru, contohnya macam Wani. Wani dia join apa tu? Waida. Ya. Kalau untuk 2 tiket tu maksudnya 2 tiket itulah boleh masuk dinner. Ya, 2 manusia boleh masuk. Okey. Okay, manusia 2 kaki ya. Okay, so kalau contohnya Wahidah pergi, you boleh bawa seorang. Ikut suka hati kau lah. You nak bawa siapa? Nak bawa Bel pun boleh. Okay. Okay, nampak tak? So at least kalau contohnya you orang baru, contohnya you jadi VIP. Jadi VIP you automatic sudah dapat 2 tiket dah library. Okay, kalau you naik supervisor, at least you naik supervisor 25 cc kan. Naik supervisor you dah dapat 1 voucher, 80 ya punya voucher. Okay, yang best adalah kalau you boleh fight sampai ke dinner, at least kita boleh dinner, you boleh jumpa dengan leader-leader, kita boleh ambil gambar, jumpa dengan CBM, macam itu. Ini dinner lagi best lah. Lepas tu dia bagi you RM80 dengan RM160, then you boleh stay hotel. Macam itu. Okay? Cik Sufi, tanya satu soalan boleh? Boleh. Contoh untuk tahap supervisor tu, dia kena memang dia supervisor, contoh supervisor tahun ni. Tapi dia mesti join tahun ni juga kan? Tak semestinya. Oh, supervisor tak? Oh, yang ni yang assistant supervisor, assistant supervisor sahaja yang kena join tahun ni. Ya, betul. Kalau supervisor tak apa yang tahun lepas, tapi dia supervisor in that mana, that's mean dalam bulan April until Jun. Betul. Okay, faham. Note. Thank you. Okay. Ada lagi tak soalan orang lain? Boleh tanya, kasih clear. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Kalau tak ada, maknanya I assume you faham semua. Nampak ke aku buat apa? Okay. Semua boleh faham? Okay, tak ada soalan. Nak tanya nanti sekarang pun boleh. Wahidah. Contoh VIP baru Waida yang bulan lepas Mei. Maksudnya VIP tu dah boleh dapat 2 tiket rally lah. Ya, betul. Oh, okey. Dan kalau bila bulan ni Waida ada lagi 2 VIP. Bermaksud Waida bawa 3 VIP. Ya. Okay. So mereka pun ada tiket juga untuk masuk rally. Okay. Okay, ada lagi tak soalan? So kena check hari ini paling lewat lah. Esok you check, lepas tu update kepada you punya upline. Update upline, bincang macam mana kita nak buat. Kalau you tak cukup lagi 10 cc, lebih daripada masa. Okay, lebih masa. Sebab kita ada sebulan lagi untuk fight tau. Okay, so siapa nak pergi Malaysia Rally? Siapa nak join? Syida, Cik Su. Tulis saya. Siapa nak join? Syahira. Nak dukung baby tukung baby sekali Sekarang kita sangat famous CBM dukung anak I mau tengok siapa di Terengganu yang pertama yang boleh jadi CBM dukung anak
Nak tengok siapa? Sebab ramai calon di Terengganu dukung anak punya. Okay. Okay, ramai nak pergi kan? Okay, save itu tarik ya di 27 Ogos. Okay. Ada tak soalan lagi? Okay, mesti check tau, check CCU berapa lagi tinggal. Okay, boleh punya. Macam hari ini Kok Sun sharing kan, itu kawan dia. Siapa ada dengar Kok Sun sharing hari ini? Tapanyaki. Siapa ada dengar? Tak ada orang dengar. Sian Kok Sun. Nak sangat dukung anak dan cucu. Okay. Okay, dia sharing apa tahu? Hari ini dia sharing dia punya seorang kawan, nak kawan universiti dia. So ini kawan dia duduk Penang, Kok Sun kan duduk KL, betul tak? So dia dah lama tak jumpa kawan ini universiti, dia duduk Penang, dia sudah kahwin semua tu kan. Okay, lepas tu Kok Sun selalu, dia pandai tahu, Kok Sun dia selalu pergi Penang, dia mesti jumpa dia punya kawan Jing Jing, nama dia Jing Jing. Okay. Setiap kali dia pergi Penang mesti jumpa Jing Jing. Dia sudah 4 kali jumpa dengan Jing Jing. Tapi ya 3 kali pertama tu, dia memang Jing Jing cakap apa tahu? Jing Jing cakap, Kok Sun, you tak payah ajak saya buat bisnes ni. I tak akan buat punya. You tak payah ajak I lah. Dia cakap macam tu. 3 kali tahu. Kok Sun pergi Penang pun dia tak nak join. Mino, Alo semua dia tak nak. Kali keempat, Kok Sun pergi lagi. Dia tak putus asa. Dia pergi lagi jumpa dengan Jing Jing ini. So apa Jing Jing cakap tahu? Jing Jing cakap dia okay lah, saya support you. Dia beli aloe vera sebab Jing Jing dia memang ada minum aloe vera, tapi dia minum aloe vera H punya, company H punya. So apa Kok Sun buat tahu? Kok Sun pun keluarkan aloe vera forever, tuang dalam cawan, kasih dia tengok itu aloe vera forever. Jing Jing baru perasan aloe vera rupa-rupanya begitu pekat. Sebab sebelum ini, dia minum aloe vera daripada H company, tuang keluar macam air kosong je. Tak ada serat, semua tak ada. So, Jing Jing pun cakap, wah, rupa-rupanya forever punya lagi tulen. Lepas tu harga pun murah. So, itu sebabnya Jing Jing dia jadi VIP untuk nak minum sendiri. So, apa berlaku bila dia sudah guna aloe vera, lepas tu Jing Jing pun belikan jelly untuk dia punya mak pakai. Lepas tu kan, Jing Jing punya mak dia pakai aloe vera forever dia rasa macam lain tau, walaupun harga murah. Sebab Jing Jing pernah beli satu aloe vera jelly yang mahal, brand Korea punya, kasih dia punya mak pakai. Tapi lepas mak dia cuba yang forever kan, dia cakap apa tau? Wah, ini forever punya lebih pekat, lebih tulen, mak dia cakap. Mak dia pilih forever punya best, dia cakap. Itu sebab yang menyebabkan Jing Jing rasa nak cuba ini bisnes. So apa berlaku tahu? Jing Jing bulan pertama, bulan lepas ialah bulan yang pertama dia buat forever selepas 4 kali dia jumpa dengan Kok Sun pun tak mau dia cakap tak mau. Tapi kali keempat Jing Jing kata okay, saya nak buat business forever. So apa berlaku tahu? Kok Sun selalu push cerita excited kan. So Jing Jing pun dengar Sifu cakap 4 no 1 yes. So setiap kali Jing Jing pergi buat demo, pergi jumpa orang kan. Kalau ada orang reject dia kan, Jing Jing akan sangat happy. Sebab apa? Sebab dia sudah tahu 4 no, yang kelima mesti yes. So that's why Jing Jing sangat excited bila ada orang cakap no. Itu sebab dalam masa sebulan, dia cari keluarkan 25 orang VIP dalam dia punya group. So dia first month sudah capai 50 cc. So tadi saya kira-kira tekan kalkulator, kalau you sponsor 50 orang VIP kan, you punya income sudah sampai 10,000 lebih. Bulan pertama je tau, sudah 10 angka, 5 angka, 10,000. So that's why kadang-kadang kita punya kawan reject kita jangan cepat putus asa. Nampak? Kita kena kuat dan kita kena tunjuk result. Itu sebab Kok Sun dia memang tunjuk result tau. Dia walaupun Jing Jing tak nak dia next, dia cari orang lain. Sehingga Kok Sun boleh jadi CBM 1 tahun sudah boleh capai CBM. Itu sebab kenapa Jing Jing nampak berubahan Kok Sun, dia nak join juga, dia nak follow juga macam Kok Sun.
4 bulan sebab Kok Sun adalah 4 bulan dapat F2D. So Jing sekarang dia ada satu niat tau, dia nak 3 bulan F2D, dia nak lebih daripada apply dia, nak menang apply dia. Macam itu. So that's why you nampak tak, semangat tu sangat penting. So kadang-kadang adalah kita punya mindset, kita punya minda. Satu, kalau orang reject kita, kita jangan putus asa. Kita kena tunjuk result. Yang kedua, kita kena terima fakta. 4 no, 1 yes. You tahu tak apa berlaku? Ada sekali Jing pernah sharing. Dia keluar jalan-jalan kan. Dia mau pergi cerita demo. Sebab dia sangat kuat dengan dia punya maklumat. Dia cakap sendiri dia mesti capai 50 cc tau. So apa dia buat? Dia pergi jalan-jalan kat luar. Dia nampak ada 3 orang polis duduk kat tepi jalan raya, you tahu tak? So itu Jing nampak ada 3 orang polis kan. You tahu apa dia buat? Dia pergi ke polis itu, dia cakap dengan polis tau. Dia cakap, polis, you ada masa kan? Tak, saya mau tunjuk you demo. Jing cakap macam itu. Dia cakap dengan polis, I mau tunjuk you demo. Lepas itu polis tanya itu Jing you tak takut ke? Kita polis oh. Dia cakap. Jing cakap apa tak? Oh, saya tak takut punya. I mau tunjuk you demo saja. Tapi last itu 3 orang polis tak nak tengok demo, tak nak. Mungkin mereka sedang kerja lah. So Jing cakap apa tau? Bila itu polis reject untuk tengok demo, dia sangat happy. Sebab apa? Sebab dia ada 3 no dah. Nampak tak? Dia sudah ada 3 no. Maknanya kalau dia satu lagi no, yang kelima mesti yes. You nampak tak? Begitu simple dia punya otak. You ada macam ini tak? Tak ada. Itu sebabnya kenapa kita nak belajar dari Jing. 4 no, 1 yes. You tengok sangat simple otak dia. So that's why I sangat suka dia punya semangat tau. Itu yang membuatkan dia boleh capai 50 cc. Kalau you dengar dia punya sharing kan, you akan rasa terpengaruh. Sebab dia memang sangat excited. Dan dia memang cakap dengan sangat ikhlas. Tak pandai cakap pun tapi dia cakap saja. Itu yang bestnya. Okay? Apa lagi yang mau cakap? Itulah I cakap. So kena simple tau. Kita kena simple. Kena ikut apply. Apply cakap apa? Ikut saja. Ikut saja. Lepas tu ikut apa yang Sifu cakap. Okay, kena GEP. Kena buat demo. Then kita kena kunci you punya maklumat. Okay, you kena memang kunci lah apa yang you nak dalam forever. So that's why mesti setiap kali you kena set satu maklumat bila you nak capai. Macam Malaysia Rally, you nak level 3. Ataupun you nak level 4, you kena set. You nak 100cc ataupun 75cc, you kena setkan dia. Okay, lepas tu you nak set manager bulan apa, you kena set. Dan you pegang. Okay, kata you bulan ni nak 50cc, you kena pegang. You kena bahagikan 50cc tu kepada 4 minggu. Okay, so benda ini yang bila you sudah set maklumat, you tak tahu macam mana nak capai, you mesti tanya upline you, macam mana I nak capai. Baru you akan dapat satu jawapan tau. Okay? Macam itu. Okay? So I rasa sampai sekarang je lah sudah 10.30. Ramai lagi nak kerja esok, betul tak? Siapa rasa hari ini ada belajar sesuatu baru punya? Bagi saya 1. Ada tak soalan nak tanya? Syida 1. Cik Su. Orang lain? Ada tak belajar sesuatu yang baru? Ataupun kalau you rasa hari ini kan, rasa macam pernah dengar je, bagi 2. You tak dapat belajar something, you bagi 2. Tak apa punya. Sebab hari ini setiap kali kan kita repeat benda yang sama tau. Perasan tak? Kita selalu cakap benda yang sama je. Itu sebabnya apa yang I cakap bukan bagi you tau. I nak cakap kasih orang sebelah you. Bukan nak bagi you punya. Okay, kalau ada soalan nanti cepat-cepat PM apply ataupun bell untuk tanya. Okay, so kita buka kamera, kita ambil satu gambar. Okay, gambar ini you boleh buat marketing. Okay, you boleh sendiri guna untuk buat marketing. Okay, so setiap kali you bergambar kan, ini adalah peluang untuk you buat marketing tau. Okay, nanti you boleh letak dalam Facebook, you tulislah apa you punya perasaan atau apa ayat-ayat marketing. Okay, sudah ready? Atau siapa lagi nak ambil gambar? 1, 2, lajunya ai. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay dah.
Okey, itu saja. Tak payah nyanyi lah. Nak nyanyi ke? Bye-bye. Okay, Waidah nyanyi lah. Ayo. Waidah nyanyi Waidah. Waidah soal start. Kita menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Macam mana share? Oleh, oleh. Kita menang, kita laju. Oleh, 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 oleh. Kita menang, kita laju. Yes, no limit. Go, go, go. Boleh, boleh. Yelah, No Bel. limit. Go, go, go. Thank you. Oh, Milan. Yes. Tempat anda dipentas berdua berani. Allah. Masya rally. Bye-bye. Thank you, bye-bye. Bel. Selamat malam, Bel. Bye-bye. Good night. Bye.